Helikopter TUDM terhempas atas bumbung sekolah. Malaysia Brunei ulangi komitmen kukuh kerjasama dua hala. Penduduk Bayan lepas kecewa permohonan rumah telah dilulus dibatalkan di saat akhir. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Ini N5 4 Oktober 2016. Anda bersama saya Syuhaimi Muhammad. Dan untuk lintas langsung sebiasa, untuk lintas langsung negeri-negeri kita akan bersama Rita Lucius Malik dari RTM Sabah, diikuti Nur Jauna Abdullah langsung dari RTM Sarawak, dan kemudian kita akan ke RTM Pahang bersama Nurul Ain Sujiha Muhammad, dan kita akhiri lintas langsung bersama Muhammad Syah Hashim dari RTM Perlis nanti. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama N5. Baik saudara, N5 kami mulakan dengan berita sebuah pesawat jenis Nuri milik Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM yang terhempas di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Balong, kira-kira 40 km dari Bandar Tawau, Sabah. Semua kru terselamat dan beberapa pelajar mengalami kecederaan ringan. Jadi untuk laporan lanjut, kita terus ke RTM Sabah bersama rakan penyampai di sana, Rita Lucius Malik. Silakan, Rita. Terima kasih Syuhaimi di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Seramai 20 orang termasuk 14 anggota tentera dan 5 pelajar cedera dalam insiden pendaratan cemas helikopter Nuri milik Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Balong, Tawau pagi tadi. Menurut Ketua Polis Daerah Tawau, SCP Fadil Marsus, kesemua 14 anggota tentera terbabit dikejarkan ke Hospital Besar Tawau, manakala 5 pelajar dan seorang orang awam dihantar ke klinik berhampiran untuk menerima rawatan. Terdahulu, TUDM dalam satu kenyataan memaklumkan helikopter itu sedang menjalani latihan penerbangan rutin sebelum membuat pendaratan cemas berhampiran SMK Balong pada 9.35 pagi. Helikopter terbabit dikatakan terhempas di bumbung pusat kemahiran hidup sekolah berkenaan sebelum jatuh menghempap sebuah dewan sekolah yang sedang dalam pembinaan. TUDM kemudiannya menghantar satu pasukan penyelamat untuk mengawal kawasan insiden sebelum membawa keluar helikopter terbabit. Satu pasukan khas ditubuhkan untuk mengenal pasti punca kejadian. Untuk perkembangan lanjut mengenai insiden tersebut, kita terus saja dengan laporan wartawan Tamrin Jamil yang kini berada di SMK Balong, Tawau. Saudara, ketika ini saya berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Balong Tawau, di mana tempat kejadian helikopter Nuri yang terhempas kira-kira pukul 8.53 pagi. Dan helikopter tersebut ketika ini terhempas betul-betul di kawasan Dewan Terbuka yang baru saja siap dibina di sekolah berkenaan. Dan ketika kejadian, kesemua anggota tentera yang menjalankan tugas di kawasan berkenaan selama 14 orang, mereka terus dikejarkan ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Dan akibat kejadian itu juga seramai 5 pelajar yang kebetulan berada di kawasan berkenaan juga mengalami kecederaan dan dikejarkan ke klinik yang berhampiran untuk mendapatkan rawatan, termasuk seorang awam yang juga berada di kawasan kejadian juga dikejarkan dan dikatakan cedera sebelum dikejarkan ke klinik yang berhampiran. Dan ketika ini sekolah berkenaan telah dikawal ketat oleh anggota keselamatan, termasuklah Polis Diraja Malaysia, bomba dan juga tentera, dan mereka ketika ini sedang menjalankan siasatan kejadian tersebut. Laporan Tamrin Jamil dari Sekolah Menengah Kebangsaan Balong Tawau bersama juru kamera Osman Saiber untuk Berita RTM. Terima kasih Tamrin langsung dari Tawau sebentar tadi. Sementara itu, SMK Balong ditutup hari ini untuk membolehkan pihak polis melakukan pemantauan.
Ketua Polis Daerah Tawau ACP Fadil Marsus berkata pihak bomba dan penyelamat serta agensi seperti Angkatan Pertahanan Awam dan Hospital Tawau juga membuka pusat kawalan operasi untuk menjalankan tugas pemantauan. Turut memantau Jabatan Pendidikan Negeri. Ketika ditemui pemberita di lokasi kejadian, beliau memberitahu pihaknya mendapat laporan terdapat beberapa pelajar trauma susulan kejadian itu kerana ia berlaku ketika sesi pembelajaran. Sekian berita dari Sabah petang ini. Ikuti berita selanjutnya bersama Syuhaimi di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Rita Lucius langsung dari Kota Kinabalu tadi. Dan kita ke laporan seterusnya. Kementerian Pelajaran KPM mengenal pasti 3 bangunan di SMK Balong Tawau yang rosak dalam insiden helikopter Nuri milik TUDM mendarat cemas pagi tadi. Ketiga-tiga bangunan tersebut adalah kantin, Dewan Dalam Pembinaan dan sebahagian bumbung sebuah blok 3 tingkat. Nilai kerugian dan kerosakan sedang disiasat. KPM dalam satu kenyataan juga mengarahkan pihak sekolah membuat laporan rasmi mengenai kerosakan akibat insiden tersebut serta memastikan pelajar, guru dan kaki tangan berada dalam keadaan selamat dan mendapat bantuan sewajarnya. Dalam kejadian itu, 8 pelajar dan seorang pekerja pembersihan cedera ringan dan 2 lagi pelajar mengalami trauma. Semua pelajar yang cedera dihantar ke Hospital Tawau bagi mendapatkan rawatan pesakit luar dan 6 daripadanya telah dibenar pulang ke rumah. KPM juga akan mengadakan sesi kaunseling kepada 2 pelajar yang trauma bagi menjamin keselamatan warga sekolah semasa proses pembersihan dan keperluan siasatan. KPM setuju untuk menutup SMK Balong hari ini dan esok. SMK Balong merupakan sekolah 2 sesi dengan jumlah pelajar seramai 1,666 pelajar dan 116 guru. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Menteri Pendidikan Datuk P. Kamaluddin berkata peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM bagi pelajar SMK Balong yang terjejas dalam insiden helikopter TUDM mendarat cemas pagi tadi akan dijalankan di lokasi lain sekiranya struktur bangunan sekolah berkenaan didapati tidak selamat diduduki. Kita dah di sana sekarang untuk melihat keadaan. Beberapa pelajar, mereka semua mengalami kecederaan ringan. Saya dimaklumkan sebentar tadi, just give you maklumat. 8 orang pelajar cedera dan 2 pelajar dalam keadaan trauma. Tapi mereka semua telah mendapat rawatan. Seorang pekerja pembersihan juga cedera, tapi keadaan dalam kawalan. Ketika ditemui media selepas merasmikan Pusat Komuniti Kaum India di Gemas Negeri Sembilan, Datuk P. Kamaluddin berkata kementerian akan menyiasat semula kerosakan yang melibatkan bangunan serta kantin sekolah. Malaysia dan Brunei mengulangi komitmen untuk memperkukuh kerjasama 2 hala termasuk dalam bidang teknologi hijau. Perkara itu diputuskan bersama antara Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan Sultan Brunei Sultan Hassan Al-Bolkiah sempena perundingan tahunan Pemimpin Malaysia Brunei ke-20 di Putrajaya. Ke arah itu, satu memorandum persefahaman MOU antara Malaysia dan Brunei ditandatangani. Malaysia diwakili Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air Datuk Seri Dr. Maximus Jonity Ongkili, manakala Brunei ditandatangani Menteri Tenaga dan Perindustrian di Jabatan Perdana Menteri Datuk Muhammad Yasmin Umar. Menerusi kenyataan media yang dikeluarkan, Perdana Menteri dan Sultan Brunei berpuas hati dengan kemajuan pelaksanaan pertukaran surat yang ditandatangani pada tahun 2009 bagi merintis jalan pembentukan perkongsian strategik 2 hala. Kedua-dua pemimpin menggesa pegawai kedua buah negara meningkatkan usaha bagi memuktamadkan perkara tertangguh serta isu lain yang perlu dibincangkan. Mereka juga menekankan kepentingan kerjasama pertahanan bagi mengekalkan kestabilan dan keamanan, terutama menangani peningkatan ancaman keselamatan di rantau ini. Juga perkembangan kerjasama Petronas dan Petroleum Brunei dalam kawasan penyusunan komersial CAA di Blok CA1 dan CA2. Seterusnya, perjanjian perkongsian produksi PSA di Blok N dan Q serta kerjasama di Kanada dan Myanmar. Perdana Menteri dan Sultan Brunei juga berpuas hati dengan usaha kedua-dua negara menangani ancaman penyakit berjangkit terutama virus Zika. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM menyasarkan seramai 13,000 orang
orang kurang upaya OKU memenuhi pekerjaan dalam sektor awam menerusi rancangan Malaysia ke-11 RMK11 menjelang 2020. Daripada jumlah itu, 3,477 jawatan telah diisi golongan tersebut setakat ini di seluruh negara. Timbalan Menterinya Datuk Azizah Datuk Panglima Muhammad Don berkata, baki kira-kira 10,000 lagi jawatan untuk OKU perlu diisi dalam tempoh 5 tahun ini. Jadi sekarang ini kita sudah ada lebih kita sudah capai dalam lebih 2,000 ya. Lebih 3,000 yang sudah kita isikan. Berartinya kalau 13,000 tolak 3,000 lebih tu kurang lebih kita ada lagi dalam 10,000 begitu. Kita perlu isikan dalam tempoh 5 tahun ini. Dan itu sebabnya dalam rangka ini juga saya akan berjumpa dengan pelbagai pihak di peringkat negeri bagi memastikan mereka dapat mengisikan jawatan-jawatan ini. Beliau berkata demikian selepas merasmikan roadshow program Pelan Tindakan Pemerkasaan OKU 2016-2022 di Stadium Hang Jebat, Kerubung, Melaka, mengulas mengenai Pelan Tindakan Pemerkasaan Orang Kurang Upaya 2016-2017 itu. Datuk Azizah berkata pelan berkenaan dilancarkan pada 9 Ogos lepas dan ia memerlukan kolaborasi pelbagai pihak bagi memastikan kejayaannya. Pelan tindakan tersebut merangkumi 10 teras strategik iaitu meningkatkan aksesibiliti golongan OKU, memperkasakan ekonomi OKU, meningkatkan akses OKU dalam bidang pendidikan dan akses OKU dalam bidang kesihatan. Selain itu, memperkukuhkan perkhidmatan sosial OKU, meningkatkan penyertaan OKU dalam proses perancangan dan membuat keputusan, menambah baik akses OKU dalam aspek pengurusan risiko bencana, penyelidikan dan pembangunan, advokasi dan konvensyen mengenai hak OKU. Dua-belas penduduk di Sungai Nibong Bayan Lepas Pulau Pinang berdepan delima selepas permohonan rumah kos rendah ditolak kerajaan negeri walaupun sudah dipanggil hadir untuk proses undi rumah. Dakwa penduduk pada asalnya permohonan untuk rumah kos rendah di Taman Sri Anggun di Sungai Nibong Besar itu telah diluluskan. Penduduk mendakwa permohonan untuk rumah kos rendah di Taman Sri Anggun, Mutiara Anggun di Sungai Nibong Besar dalam daerah Barat Daya ditolak Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri tanpa alasan kukuh. Menurut mereka, borang permohonan PN1 yang dilakukan Pejabat Perumahan telah diserah kepada Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri SUK dan telah diluluskan. Mereka juga telah diminta hadir untuk mencabut undi, namun setelah tiba di Pejabat SUK, mereka diarahkan meninggalkan pejabat kerana tiada salinan perjanjian pampasan. Perkara yang sebelum ini tidak wujud dalam syarat pembelian. Pulau Pinang, kita bukan pendatang haram. Sedangkan kerajaan negeri, surat daripada kerajaan negeri, surat rasmi telah lulus, spek dah lulus dan tiba-tiba batal. Ini macam mana ni? Ini surat ni semua ada lambang kerajaan negeri. Kerajaan negeri yang meluluskan projek ini. Tiba-tiba perumahan kata batal. Jadi kita nak menuntut hak kita. Kami mau rumah di kawasan itu juga. Rumah yang ditawarkan itu. Penduduk yang terlibat mendesak kerajaan negeri khusus Exco Perumahan Jangdip Singh Teo memberi penjelasan yang menyeluruh dan membantu mereka terutama soal perjanjian pampasan yang sebelum ini tidak pernah dibangkitkan. Bingung dengan keadaan itu, penduduk mendakwa soal perjanjian itu sengaja dibangkitkan bagi menyekat mereka dari membeli rumah. Yang pasti penduduk mahu nama mereka tersenarai dalam projek asal dan bukan rumah di kawasan yang lain. Rumah kos rendah di Taman Sri Anggun itu bernilai RM42,000 dan siap 2 tahun lalu. 5 keluarga yang hidup menumpang di rumah saudara terdekat selepas kediaman mereka hangus dalam kebakaran sehari sebelum Aidilfitri Julai lalu di Kampung Kumpulan Mukim Ulu Melaka, Langkawi menerima rumah baru di bawah Program Perumahan Rakyat PPR. Rumah yang setiap satu bernilai RM20,000 itu dibina menggunakan dana ahli Parlimen Langkawi. Rumah yang siap dibina dalam tempoh 2 bulan saja itu membuktikan keprihatinan kerajaan terhadap kebajikan penduduk yang menghadapi musibah yang tidak dijangka. Ingin mengucapkan terima kasih kepada YB lah sebab tolong kan. Kalau tidak kita pun tak tahu nak buat macam mana. Terima kasih kat YB dengan kerajaan Malaysia. Rasa gembira, seronok lah. Syukurlah YB boleh bagi. Tidak ni nak buat susah juga, ramai kan. Takat kita seorang tu boleh.
Ni yang 4 lagi. Ni dah bagi rumah pun sofa sama tu tak ada masalah. Mana pun tak kalut lah. Dalam kejadian 12.45 tengah hari 5 Julai lalu, 5 keluarga ini tinggal sehelai sepinggang apabila rumah mereka hangus dalam kebakaran. Saya berharap mereka akan dapat bergembira dan berterima kasih kepada kerajaan dan bersyukur kepada Tuhan. Kerana walaupun mereka diuji dengan kebakaran rumah mereka, tetapi akhirnya mereka mendapat rumah yang baru pada hari ini. Harapan saya semoga keluarga ini akan hidup dalam keadaan yang lebih selesa dan sekiranya mereka mampu nanti ada duit, mereka boleh perbesarkan rumah ni menjadi lebih selesa. Beliau ditemui media pada majlis penyerahan kunci rumah di Kampung Kumpulan Mukim Ulu Melaka, Langkawi. Baik, saudara, bertemu kembali dalam L5. Jadi kita terus saja ke RTM Sarawak bersama rakan penyampai Nurjauna Abdullah untuk mengikuti laporan dari sana. Silakan, Nurjauna. Terima kasih Suhaimi di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Perancangan komprehensif diperlukan untuk menjadikan Pelabuhan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM Tanjung Bako yang kini hampir 94% siap sebagai ikon utama industri perikanan di rantau ini. Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Dato' Amar Dr. James Jemut Masing berkata antara langkah awal yang dicadangkan ialah menghapuskan jeti-jeti persendirian dan swasta sepanjang Sungai Sarawak sebaik saja pelabuhan tersebut beroperasi pada tahun depan. Ini bagi meningkatkan kecekapan pengendalian pendaratan ikan di pelabuhan itu sekaligus mengelak kompleks berkenaan menjadi gajah putih. When this is done, we will close the barrage so that fishing boat will not go up to Kuching and sell the punya cash somewhere else. I want all of them to be sold here and we will process this. Beliau memberitahu media selepas melawat fasa pertama pelabuhan tersebut yang dijangka akan beroperasi tahun depan. Dalam pada itu, pengerusi LKIM Datuk Seri Dr. Imur Hizam Ibrahim berkata jika beroperasi kelak, pelabuhan tersebut akan memanfaatkan 1,772 nelayan dan 224 vessel di Kuching. Di peringkat LKIM, kita nak memastikan bahawa kaki tangan LKIM seramai 20 orang ini akan bekerjasama dengan pihak syarikat yang membina kompleks ini supaya sebuah konsortium dapat diwujudkan bagi memastikan bahawa kompleks dengan adanya kompleks ini segala bentuk industri perikanan akan dipertingkatkan. Dengan keluasan 17 hektar, pelabuhan bernilai 247.8 juta ringgit itu merupakan terbesar dan termoden di rantau Asia Tenggara. Pelabuhan yang dilengkapi dengan kemudahan moden itu turut mencapai piawaian ekspor ke negara Eropah sekaligus menjadikannya sebagai pelabuhan pertama di Malaysia yang mencapai standard berkenaan. Ujian psikometrik akan dijalankan ke atas pegawai serta kaki tangan kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah Eskom bagi memastikan tahap integriti mereka dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Presiden Institut Integriti Malaysia Dr. Anis Yusal Yusof berkata ujian psikometrik itu penting kerana tanpa integriti negara akan terdedah dengan ancaman. Jadi masalah kalau mereka yang ada di front line itu yang membocorkan bukan setakat hanya maklumat, lebih penting lagi kalau dia biar orang masuk ke dalam negara kita. Jadi kami juga ada mencadangkan supaya diadakan psychometric test kepada penjabat-penjabat di high risk ni, orang yang pegang jawatan yang risiko tinggi ini, perlu diadakan psychometric test supaya letak orang yang berintegriti sahaja di situ. Katanya ujian itu kini sedang diusahakan dengan pihak Eskom. Dr. Anis memberitahu media selepas dialog meja bulat EIC bersama Agensi Penguatkuasaan Sarawak dan Sabah yang dirasmikan oleh pengurusi Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan EIC di Kuching. Sementara itu, EIC akan mengemukakan satu rang undang-undang pinaan Akta Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan 2009 Akta 700 pada persidangan Parlimen bulan ini.
Pengerusinya Datuk Yaakob Haji Mat Sam berkata pindaan yang melibatkan peruntukan tambahan itu akan mewajibkan pihak berkuasa tata tertib memberitahu EIC mengenai tindakan tata tertib yang telah dilaksanakan, hukuman ke atas lanjutan daripada laporan dan dapatan siasatan salah laku Stasure yang telah dikemukakan oleh EIC. Jelasnya pindaan ini bagi memantapkan lagi keberkesanan, peranan dan fungsi Suruhanjaya itu dan undang-undang berkenaan telah selesai digubal dan telah dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara. Tambahnya, pindaan ini dijangka akan dikuatkuasa tahun depan. Menyentuh mengenai tindakan hukuman yang terlalu ringan oleh pihak berkuasa tata tertib agensi yang sangat ketara perbezaannya dengan apa yang diperlakukan oleh EIC, pengurusi itu berkata surat mengenainya telah dikemukakan kepada Ketua Setiausaha Negara. Jelasnya hukuman yang terlalu ringan dilihat tidak mampu membentuk disiplin dan pengajaran ke atas pelaku dan kaki tangan lain. Dalam pada itu, Datuk Yaakob Haji Mat Sam berkata Polis Diraja Malaysia PDRM membentuk hampir 70% daripada jumlah keseluruhan aduan yang diterima Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan EIC berkaitan tingkah laku. Katanya antara aduan yang diterima ialah mengenai tindakan tidak aktif pihak polis setelah menerima laporan seperti hanya memulakan siasatan setelah 6 bulan laporan dibuat. Tempoh siasatan yang terlalu lama dalam menyelesaikan sesuatu kes sehingga ada yang mengganggu bahan bukti juga antara laporan yang diterima daripada orang awam. Selain itu, turut dilapor ialah kegagalan pihak polis memaklumkan kepada pelapor mengenai perkembangan siasatan kes. Dan kita juga banyak mendapat aduan daripada orang ramai setelah mereka membuat laporan, penyiasatan berlaku tapi mereka tak dimaklumkan apa hasil siasatan. They waiting and wait for the result of their complaint. They want to know the development, the progress of the investigation that has taken place, but they have been left in dark, without knowing exactly of what transpired, the progress of the investigation. Sejak ditubuhkan pada April 2011 sehingga September tahun ini, EIC menerima sebanyak 1,657 aduan mengenai salah laku agensi penguatkuasaan dan 1,138 adalah berkaitan dengan salah laku anggota dan pegawai PDRM. Hari ketiga Sukan Orang Pekak Malaysia SOPMA ke-19 dalam acara olahraga Sarawak hanya memungut 2 pingat iaitu perak dan gangsa. Pingat perak dipungut melalui Kerry Kepani dalam 200 meter wanita sementara pingat emas dimenangi atlet Terengganu Nora Faizah Abdullah dan pingat perak milik Doviki Supiji. Pingat gangsa pula disumbangkan oleh Billy Dingla dalam acara lontar peluru lelaki dan pingat emas dan perak diperolehi atlet Sabah Jason Noel dan Muhammad Haziq Muhammad Azhar. Kedua-dua pungutan pingat pasukan tuan rumah tersebut menambah koleksi pungutan menjadikannya 3 emas, 3 perak dan 5 gangsa keseluruhan. Bagi acara olahraga SOPMA ke-19 kali ini, Sarawak berada di kedudukan ketiga selepas Sabah yang merupakan juara keseluruhan dengan 8 emas, 9 perak dan 5 gangsa, diikuti pasukan wilayah Persekutuan dengan 7 pingat emas, 2 perak. Dalam pada itu, jurulatih Yong Choi, Matthew Chin memberitahu walaupun pasukan Sarawak berada pada tempat ketiga untuk acara olahraga, namun jelasnya ada peningkatan dalam kutipan pingat pada SOPMA ke-19. Hyong berkata berdasarkan prestasi SOPMA kali ini, Sarawak berjaya meraih 3 pingat emas, 3 perak dan 5 gangsa. Manakala SOPMA ke-18 di Melaka, Sarawak hanya memperolehi 1 pingat emas atau perak dan 2 gangsa. Bercakap kepada RTM di Kuching, beliau berkata prestasi ini boleh dibanggakan walaupun tempoh latihan agak singkat. Bagaimanapun, beliau berharap SOPMA kali ini menjadi permulaan kepada atlet-atlet Sarawak untuk maju ke peringkat antarabangsa. 2 pingat emas Sarawak diperolehi melalui Maria Melissa Muhammad Mohtia dalam acara padang iaitu merejam lembing wanita dan lontar peluru wanita. Maria Melissa turut memecahkan rekod sukan berkenaan bagi acara merejam lembing wanita dengan rejaman sejauh 24.61 meter, memecah rekod ciptaannya sendiri sebelumnya iaitu sejauh 23.10 meter. Pingat emas ketiga pula diperolehi dalam acara lompat jauh wanita melalui Kerry Kepani. Setakat ini dahulu semangat berita dari Sarawak untuk lintas langsung N5 petang ini. Berita seterusnya kembali bersama Suhaimi di Angkasa Puri.
Baik, terima kasih Nur Jauna dan juga Nuraini Ibrahim selaku penerbit langsung dari RTM Kuching sebentar tadi. Dan kita ke laporan seterusnya. Seorang lelaki dipercayai di bawah pengaruh dadah membunuh ibunya sendiri dalam satu kejadian di sebuah kondominium jet Bukit Indah, Selangor awal pagi tadi. Dalam kejadian kira-kira 3.15 pagi itu, suspek yang berusia 23 tahun kemudiannya pergi ke Balai Polis Bukit Indah untuk menyerah diri. Ketua Polis Daerah Ampang Jaya ACP Hamzah Alias berkata sebelum menyerah diri, suspek secara tiba-tiba mengamuk dan cuba menyerang anggota polis dengan menggunakan sebilah parang. Kita masih lagi menjalankan siasatan di tempat kejadian dan masih lagi menyiasat apakah motif pembunuhan tersebut. Dan daripada saringan awal, kita dapati suspek positif dadah. Tambah beliau, seorang saksi yang melihat kejadian tampil membuat laporan polis. Polis kemudiannya bergegas ke lokasi kejadian dan menjumpai mayat di pangsapuri berkenaan. Mayat yang berusia 49 tahun itu ditemui berlumuran darah di bahagian ruang tamu. Hasil siasatan, polis menemui beberapa kesan tikaman di badan dan leher mayat. Operasi mencari dan menyelamat dua anggota tentera darat yang dilaporkan hilang selepas terjatuh ke dalam laut ketika menjalankan operasi di Pulau Perak semalam masih diteruskan. Operasi giat dilakukan melibatkan 3 buah kapal iaitu KD Laksmana, Tun Abdul Jamil, KD Ledang, KD Selangor dan sebuah pesawat Super Linux. Markas Tentera Darat dalam satu kenyataan memaklumkan laporan kejadian diterima daripada Markas Armada Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM kira-kira pukul 4.40 petang. Mangsa terlibat Korporal Joh Bradley Kanil dan Korporal Muhammad Faizul Rosli dari Batalion ke-4 Regimen Ranger Diraja berpengkalan di Oran, Perlis dilaporkan sedang menjalankan tugas di pulau berkenaan. Misi mencari dan menyelamat turut dibantu sebuah pesawat nuri Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM daripada 3 skuadron dari Batuah, Pulau Pinang. Mayat Alif Lokman Hakim, 13 tahun yang lemas di Sungai Kuantan berdekatan Sungai Isap Damai ditemui kira-kira 11 pagi tadi. Mayat pelajar Ma'had Bahasa Arab dan Al-Quran Mabik Kuantan yang lengkap berpakaian itu timbul di permukaan sungai kira-kira 2 minit selepas Tengku Mahkota Pahang, Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah bersama pemimpin setempat turun untuk meninjau operasi mencari dan menyelamat di kawasan berkenaan. Mayat dibawa ke Hospital Tengku Ampuan Afzan Kuantan untuk bedah siasat sebelum dituntut keluarganya. Operasi mencari dan menyelamat dilancarkan sejak 3 hari lalu selepas mangsa dilaporkan tergelincir ke dalam sungai ketika sedang mencuci bajunya yang kotor selepas selesai memancing bersama rakannya. Seorang warga Australia maut dirempuh sebuah kereta ketika melintas jalan di Jalan Pandak Mayah 3, Pekan Kuah, Langkawi malam tadi. Dalam kejadian kira-kira pukul 11 malam itu, mangsa Ian Douglas Hemsworth, 69 tahun, dikatakan melintas jalan untuk ke sebuah restoran berhampiran kawasan kejadian. Menurut Ketua Bahagian Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Langkawi, ACP Mahathir Mohamad Saleh, pemandu kereta Lim Chun Lin gagal mengelak mangsa yang melintas secara tiba-tiba. Mangsa yang mengalami kecederaan parah di kepala disahkan meninggal dunia di Hospital Langkawi 11.20 malam tadi. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sebarang tuntutan perlu dibuat mengikut proses dan saluran yang betul. Demikian dinyatakan Timbalan Menteri Besar Kelantan, Datuk Muhammad Amar Ning Abdullah, susulan tuntutan penduduk orang asli berkaitan isu pembalakan di hutan simpan balah Gua Musang yang mahu kerajaan negeri mewartakan 19,720 hektar sebagai tanah adat mereka. Beliau mengakui sehingga kini pihaknya belum menerima laporan jelas mengenai tuntutan berkenaan. Bagaimanapun, Datuk Muhammad Amar berkata sekiranya benar, kerajaan negeri sedia berunding bagi menyelesaikan perkara itu. Permintaan ni kalau nak buat, kena buat secara proper. Dia tak boleh cakap gitu. Saya cadangkan kali itu elok dia datang jumpa bagi pandangan. Kita tengoklah. Tapi ada benda yang mungkin kita boleh timbang, ada yang tak boleh timbang.
Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan Persidangan Pendidikan Tinggi Kelantan di Kota Baru. Semalam, Jabatan Perhutanan Kelantan mengarahkan 2 syarikat pembalakan yang beroperasi di hutan simpan balah Gua Musang dihentikan sementara waktu sehingga kemelut yang berlaku diselesaikan. Pengarah Perhutanan Zahari Ibrahim berkata perkara itu diputuskan selepas pihaknya mengadakan mesyuarat dengan kerajaan negeri. Baik, untuk paparan berita dari Negeri Tok Gajah, kita bintas langsung bersama-sama Nurul Ain Sujiha Muhammad di studio Berita RTM di Kuantan. Silakan, Nurul Ain. Terima kasih rakan penyampai Syuhaimi di Angkasa Puri. Berdedikasi dan berani membuat keputusan dalam menjalankan tugas menjadi prinsip utama tokoh Ma'al Hijrah Negeri Pahang tahun ini. Tidak terkecuali sikap ingin belajar perkara baru untuk memantapkan sesuatu pengurusan turut membantu beliau mencapai kejayaan. Itu prinsip yang dipegang Timbalan Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Pahang Muib, Datuk Seri Wan Abdul Wahid Wan Hassan. Bagaimanapun menurut Datuk Seri Wan Abdul Wahid, halangan dan cabaran yang ditempuh tidak sedikit pun menghalang matlamat dan perjuangannya. Memang kalau kita menjalankan tugas ini cabaran banyak. Kadang-kadang cabaran itu bukan sebenarnya cabaran, tetapi kadang-kadang orang ada yang tak suka tengok kita maju, ada yang kompetitor, ya, ada yang pesaing. Jadi itu biasalah, biasa. Tapi kita mesti kata orang ni kita tahu tentang matlamat kita. Jadi kita tekun pada menuju matlamat kita itu. Tetapi juga perlukan perancangan dan pengetahuan. Sambil menghargai anugerah itu, Datuk Seri Wan Abdul Wahid juga berharap kerjasama yang diberi semua pihak sepanjang menjalankan tugasnya berterusan. Sementara itu, penerima anugerah perkampungan orang asli Islam terbaik negeri, Kampung Takwa Bulu Nipis, Hadi Hamid turut berkongsi cabaran dalam merealisasikan perkampungan Islam di kawasan tersebut. Kita hari ini cabaran kita adalah merupakan kita nak mengubah corak hidup diorang je lah. Cumanya dari segi keseluruhan keluarga boleh dikatakan hampir 40%, 40 hingga 50% yang telah kata menerima kita lah sebagai melaksanakan aktiviti dan juga amal, cara amal keluarga Islam, mana diorang ni pun dah boleh menerima. Sikap tidak menolak dalam setiap pelaksanaan program oleh masyarakat di perkampungan itu memudahkan mereka menyebarkan syiar Islam. Kampung yang terletak di Muazzam Shah itu turut mempunyai 8 penggerak dari Majlis Agama Islam Pahang, Muib, dan seorang penggerak dari Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM. Selain kerjasama pihak JAKWA dalam menarik minat masyarakat orang asli kepada Islam. Sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri dirasmikan Tengku Mahkota Pahang, Tengku Abdullah Sultan Haji Ahmad Shah di Kuantan. Turut berangkat Tengku Puan Pahang, Tengku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah dan Menteri Besar Datuk Seri Adnan Yaakob. Persatuan Virus Zika membuatkan Persatuan Malaysia Steam and Internal Combustion Engine Engineer MSIEA mengambil inisiatif meminima penularan virus itu melalui program Defend Against Zika. Program dengan kerjasama Persatuan Permotoran Citra Klub Malaysia Pahang CCM PHC itu melibatkan 28 kenderaan dengan kekuatan 120 peserta bergerak secara konvoi bermula di Kuantan sebelum berakhir di Janda Baik, Bentong. Dengan matlamat memerangi Zika, sebanyak 1,000 risalah pencegahan diedar kepada pengguna jalan raya ketika konvoi tiba di 3 hentian rehat dan rawat RNA iaitu RNA Gambang, Temeloh dan Genting Sempah. Okey, konvoi ini melibatkan 28 kenderaan jenis Citra, MPV jenis Citra, yang mana kita akan berkonvoi dari Kuantan hingga ke Janda Baik. Yang mana kita akan ada pit stop yang kita akan sebarkan risalah-risalah kepada orang awam berkenaan dengan pencegahan penyakit Zika. Dan setakat ini kita telah edarkan, kita sediakan lebih kurang 1,000 risalah untuk diedarkan kepada semua pengguna-pengguna jalan raya yang melalui lebuh raya Pantai Timur. Risalah itu juga diletak di semua pejabat Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP yang terpilih. Program kesedaran seperti ini akan terus dilaksana dengan kerjasama pelbagai pihak dalam usaha mendidik masyarakat mengenai bahaya virus Zika.
Ini kerana tanggungjawab mendidik dan mencegah bukan sahaja menjadi tanggungjawab Kementerian Kesihatan semata-mata, namun ia merupakan tanggungjawab bersama semua pihak. Kejayaan Kolej Komuniti Jelebu menemui kaedah penghasilan telur pindang dengan hanya memakan masa 5 jam berbanding 5 hari sekarang ini membolehkan kolej itu dinobat sebagai Johan kategori makanan dan minuman dalam pertandingan inovasi pensyarah Kolej Komuniti Perisa 2016 yang diadakan di Kolej Komuniti Temerloh. Pada pertandingan kali kedua itu, Kolej Komuniti Jelebu Negeri Sembilan dengan 3 pensyarah iaitu Sazaliana Sapian, Jalifa Rizwa dan Izzuan Kamal Abdul Wahab berjaya menewaskan 17 peserta lain dalam kategori tersebut. Kolej Komuniti Jelebu mengambil masa 8 bulan melakukan penyelidikan dan pembangunan R&D sebelum menghasilkan kaedah penghasilan telur pindang tersebut. Memandangkan pindang eksperimen ini sebenarnya boleh pergi jauh. InsyaAllah kami memang kalau jangka masa panjang tu kami nak pasarkan ke ekspor ke international lah. Sebab kalau semua orang tahu kalau kita nak bawa produk ke international kena produk dalam bentuk spice. Okay, herbs and spice mudah dipasarkan. So pindang eksperimen ini antara produk yang rasanya boleh berkembang. Pertandingan Inovasi Pensyarah Kolej Komuniti Perisa 2016 dirasmikan Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Tinggi Tan Sri Dr. Nurul Ainu Muhammad Nur. Menerusi inovasi itu, telur pindang dapat dihasilkan dalam masa yang cepat tanpa menyebabkan ia berubah dari segi rasa berbanding dengan perbuatan secara tradisional. Dengan kaedah baru itu, telur pindang dimasak dengan campuran adunan serbuk 14 jenis daun berbanding kaedah tradisional yang hanya menggunakan daun yang tidak diproses. Sementara itu, pemenang Johan bagi kategori pengajaran dan pembelajaran iaitu Inovasi Smart PC Learning Kit, Muhammad Azlin Ismail dan Ahmad Tamizi Muhammad Noor berkata, Smart PC memudahkan pembelajaran komputer. Dengan adanya inovasi ini, kita telah mengubah cara pemikiran di mana pelajar kalau faham konsep bagaimana PC beroperasi, dia boleh mengolah kedudukannya sama ada 4 segi ke 3 segi dan kedudukannya bukan lagi statik, dinamik. Jadi kita boleh tengok produk saya ni, kita dah transparent kan, dan kita tengok kita boleh letak elemen-elemen yang lebih menarik. Ada LED, ada lampu yang berpusing dan kita gunakan ni. Kalau tuan-tuan boleh tengok, kita boleh gunakan webcam untuk explore apa yang berada di dalam PC ni. Menurut Tan Sri Dr. Nurul Ainu, perisa yang mula diadakan tahun lepas amat signifikan dalam membentuk budaya motivasi dan menghasilkan lebih banyak produk inovasi dalam kalangan warga kolej komuniti. Baru ini kali kedua. Mungkin tahun lepas 116, tahun ini 145. Pasal they are very innovative mereka ni tahu, sebab mereka pun juga memasarkan sendiri. Perisa yang melibatkan 6 kategori terus mendapat sambutan menggalakkan apabila merekodkan peningkatan jumlah penyertaan kepada 145 peserta berbanding 116 peserta yang direkodkan tahun lalu. Sekian paparan berita dari Kuantan. Kembali ke Angkasa Puri bersama Syuhaimi untuk berita seterusnya. Baik, terima kasih Nurul Ain langsung dari Kuantan sebentar tadi, dan kita ke laporan seterusnya. Yang di-Pertuan Agong Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah dan Raja Permaisuri Agong Tuanku Hajah Haminah hari ini berkenan berangkat menyertai kejohanan golf 4 penjuru Piala Sultan Abdul Halim Muazzam Shah di Taiping Golf and Country Club di Bukit Janah, Taiping, Perak. Keberangkatan tiba baginda berdua disambut anggota jemaah pemangku Sultan Kedah Tan Sri Tunku Puteri Intan Safinas Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah, Raja di Hilir Perak, Raja Iskandar Zulkarnain Sultan Idris, Timbalan Panglima Tentera Darat Lieutenant Jeneral Datuk Seri Panglima Ahmad Hasbullah Muhammad Nawawi dan Menteri Pendidikan Datuk Seri Mahzir Khalid. Baginda berdua kemudian berkenan menerima cenderahati dari Kor Perkhidmatan Diraja KPD dan Regimen Askar Melayu Diraja RAMD sebelum bersarapan pagi bersama peserta golf dan memulakan tee-off. Johan pertandingan akan menerima wang tunai RM2,000 dan majlis penyampaian hadiah akan berlangsung di Wisma Perwira KPD malam ini. Kejohanan edisi ke-6 itu merupakan anjuran bersama RAMD dan KPD disertai 54 peserta yang terdiri daripada 4 pasukan iaitu Istana Negara, Regimen 513 Askar Wataniah, KPD dan RAMD. Objektif utama yang diperkenalkan pada tahun 2009 adalah bagi merapatkan hubungan silaturahim antara institusi diraja dan anggota tentera.
UMNO kehilangan pakar rujuk perjuangan dan budaya orang Melayu dengan pemergian veteran UMNO Tan Sri Abdul Aziz Tapah, 93 tahun, yang meninggal dunia di Hospital Putra Melaka 11.55 pagi tadi. Allahyarham dimasukkan ke hospital 29 September lalu kerana sakit tua. Anak Allahyarham Amir Hamzah berkata jenazah Allahyarham dikebumikan selepas solat asar di kampung kelahirannya di Kampung Rim, Jasin. Allahyarham Tan Sri Abdul Aziz lahir pada 13 Jun 1923, merupakan seorang guru sebelum berkecimpung dalam politik pada 1946 dengan menyertai pergerakan Melayu Semenanjung Johor iaitu Gerakan Anti-Malayan Union yang diketuai Allahyarham Dato' Onn Jaafar. Allahyarham pernah memegang jawatan penting dalam UMNO dan Barisan Nasional BN Melaka, termasuk pengerusi Biro Veteran UMNO Melaka, Bendahari BN Melaka, pengerusi tetap UMNO bahagian Jasin dan Timbalan Ketua UMNO bahagian Jasin. Selain menjadi ahli Dewan Negara dari 1975 hingga 1977, Allahyarham pernah dipilih sebagai Adun Nyalas pada 1978 dan Adun Rim pada 1982. Tokoh Guru Peringkat Kebangsaan pada 1986 itu juga pernah menerima Anugerah Tokoh Budaya Negeri Melaka 2003 dan Anugerah Tokoh Mahal Hijrah 1427 Hijrah Peringkat Negeri. Bagi mengenang jasanya dalam memperjuang orang Melayu, Allahyarham dianugerahkan Tokoh Melayu Terbilang UMNO 2016 semasa ulang tahun UMNO ke-70 12 Mei lepas. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak menyifatkan Allahyarham Tan Sri Abdul Aziz Tapah sebagai tokoh pejuang Melayu yang banyak jasanya. Dalam catatan terbaru di laman Facebooknya, Datuk Seri Najib berkata negara kehilangan seorang lagi tokoh penting negara. Allahyarham Tan Sri Aziz juga disifatkan sebagai tokoh Melayu terbilang yang disegani. Datuk Seri Najib juga merakamkan ucapan takziah kepada keluarga Allahyarham Tan Sri Aziz dan meminta semua mendoakan semoga roh Allahyarham ditempatkan bersama roh orang yang beriman. Datuk dan nenek, dua individu berpengalaman dalam mengharungi kehidupan berumah tangga dan menjadi perhatian dalam sesebuah keluarga. Buat julung kalinya di negara ini, Hari Datuk dan Nenek disambut hari ini. Ia bertujuan menghargai dan mengiktiraf peranan penting oleh golongan itu dalam memperkasa institusi keluarga. Hari Datuk dan Nenek atau Grandparents Day mula dikenalkan pada tahun 1964 di Poland. Di Malaysia, ia akan disambut sebagai langkah awal menyediakan Malaysia yang dijangka mencapai status negara tua menjelang tahun 2030. Pada waktu itu, penduduk berumur 60 tahun ke atas akan mewakili 15% daripada keseluruhan populasi penduduk. Seperti kelaziman pada mana-mana hari perayaan, rakyat negara ini akan berkumpul bersama keluarga dan rakan-rakan sama ada di rumah ataupun bersia-sia di taman-taman rekreasi atau di pusat beli belah. Bagi mereka yang sudah bergelar datuk dan nenek, kehadiran cucu adalah penyeri kehidupan. Tinjauan di Taman Rekreasi Sungai Congkak di Hulu Langat mendapati ramai keluarga berkumpul untuk menikmati alam kehijauan dan mandi-manda. Tidak kurang juga ada yang membawa bekalan makanan dan minuman untuk berkelah di taman itu. Apa pendapat orang ramai mengenai Hari Datuk dan Nenek itu? Kita banyak terima kasihlah kepada pihak kerajaan mengadakan benda-benda macam ni kan, untuk memperingati orang-orang tua kita, datuk nenek, kepada generasi yang muda-muda ni supaya dapat mengenang kembali apa jasa baik diorang. I think it's a very good implementation by the government, because I think grandparents are very important to the family. They have sacrificed, looked after the children, and sometimes we are what we are because of what our grandparents did for us. And our parents, they are the footsteps of their parents, and therefore we have to have some kind of sequence, in the family. Grandparents to parents to children. And tomorrow, one day, I'll be a grandmother myself. And my daughter would be appreciative of what I did for her, and she will carry on the legacy to her children. Sementara itu, bagi Dr. K. Indar Singh, langkah kerajaan mengisytiharkan minggu pertama setiap tahun dalam bulan Oktober sebagai Hari Datuk dan Nenek satu langkah yang baik. I feel it's a very good thing to recognize our parents because they have brought us up, given us the best that they could, and it will be a good idea to have
Parents or Grandparents Day. To me, it should be held on a weekend so that the community can participate. Hari Datuk dan Nenek diilhamkan bersama oleh pihak Kementerian Pembangunan Keluarga, Wanita dan Masyarakat bersama Persatuan Kebajikan Usia Mas Malaysia, Usia Mas. Baik saudara, seterusnya perkongsian seorang mu'alaf melafazkan kalimah syahadah pada majlis sambutan Ma'al Hijrah peringkat Perlis. Itu antara paparan dari Utara Semenanjung. Jadi untuk itu, kita ke Kanga bersama-sama Muhammad Shah Hashim. Silakan, Syah. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Hati saya terasa tenang bila mengenali Islam. Itulah luahan Muhammad Huzair setelah melafazkan kalimah syahadah pada majlis sambutan Ma'al Hijrah 1438 peringkat Perlis. Beliau melafazkan kalimah syahadah di hadapan Mufti Perlis Datuk Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin dan disaksikan Raja Perlis Tuanku Said Sirajuddin Putra Jamalulain. Huzair berusia 37 tahun atau nama asalnya S. Ramachandran yang sebelum ini berusaha mencari ketenangan hidup tertarik dengan ajaran Islam setelah mendengar penjelasan mengenai Islam ketika berkunjung ke Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Perkim Perak. Muhammad Huzair yang dijemput berkongsi kegembiraannya setelah memeluk Islam pada sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Perlis mengakui keindahan Islam menerusi ketenangan hatinya. Saya nak ketenangan jiwa. So I think Islam is the best way to find the thing. Apa yang macam mendorong first time you mendorong tu dari lama dah memang ada tapi cuma series dalam 6 bulan ni I tengok when I start read the book all Islam dia bagi saya peace tau. Peace memang bagi peace in the life. So I choose Islam as the best way for me. Sementara itu, Ustaz Muhammad Haniwaran yang mula membimbingnya mengakui Huzair datang kepadanya secara sukarela dan beliau diberi ruang untuk memahami dan memilih sebelum memeluk Islam. Sebenarnya dia dah lama ingin mengetahui apa tu agama Islam. So satu hari itu dia buat temu janji dengan saya dan datang jumpa saya. So saya bagi penerangan apa itu Islam, apa makna kehidupan dalam Islam. Lepas tu masa tu dia dah terfikir dah untuk menjadi seorang Islam yang sejati. Lepas tu saya bagi dia peluang untuk ingat balik kan macam mana ada keputusan ini muktamad. Lepas tu dia datang balik, dia kata itulah keputusan muktamad dia. Alhamdulillah. So itu yang menjadikan dia jiwa dia sebagai seorang Islam yang insan yang baik. Dia Datuk Arif Perkasa, Datuk Muhammad Asri. Hak pengurusan Kompleks Sukan Perlis akan diputuskan setelah kerajaan negeri meneliti laporan audit peringkat akhir bagi menubuhkan unit sukan di bawah pentadbiran Majlis Sukan Negeri MSN. Menurut Esko Belia dan Sukan Negeri, Abdul Jamil Saad, terdapat beberapa prasarana di kompleks tersebut berada di bawah Kementerian Belia dan Sukan KBS dan sebahagiannya milik kerajaan negeri. Pihaknya akan membuat permohonan kepada KBS untuk menyatukannya di bawah satu pentadbiran bagi memudahkan pengurusan pihak yang dilantik menguruskan kompleks tersebut. Bila keseluruhan selepas benar diauditkan, boleh kita akan tengok baliklah. Mungkin contoh macam Kolam Renang. Kolam Renang sebenarnya hak dia masih di bawah KBS. So mungkin kita akan buat permohonan balik lepas ni untuk kita satukan pentadbiran pengurusan. Kolam renang di kompleks tersebut dibina pada tahun 2014 bagi acara Sukan Malaysia Sukma ke-17. Terdapat pelbagai cadangan untuk memanfaatkan prasarana tersebut, antaranya dibuka kepada orang awam dengan mengenakan caj bayaran bagi mengelak ia menjadi projek Gajah Putih. Paparan itu mengakhiri sumbangan berita dari Utara Semenanjung. Untuk berita seterusnya, kita kembali ke Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Baik, terima kasih Muhammad Shah Hashim langsung dari Kanga Perlis itu tadi. Dan kita ke laporan seterusnya. Penerimaan masyarakat untuk menggunakan produk teknologi tempatan menjadi punca perkembangan teknologi baru di negara ini tidak rancak. Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Abu Bakar Muhammad Diah berkata perkembangan pendidikan di Malaysia sangat bagus, namun sikap masyarakat menyebabkan proses perkembangannya perlahan.
Jelas Datuk Abu Bakar lagi sikap masyarakat yang kurang sanggup berbelanja untuk menggunakan produk inovasi tempatan juga antara sebab pengkomersialan produk berkenaan berada di tahap yang rendah. Sebenarnya teknologi di Malaysia ini hasil percubaan sangat baik. Budaya inovasi di Malaysia berkembang subur. Tetapi orang yang nak menggunakan teknologi Malaysia itu agak perlahan. Itu yang menimbulkan masalah dari segi mengkomersialkan produk inovasi di Malaysia. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan The First Conference on Engineering, Technology and Education 2016 di Politeknik Merlimau, Melaka. Datuk Abu Bakar berkata masyarakat perlu berani berbelanja dengan teknologi baru tempatan bagi memastikan plan kerajaan untuk mengkomersialkan 360 produk menjelang 2020 tercapai. Katanya tahap pengkomersialan produk inovasi tempatan berada antara 8 dan 9% daripada jumlah produk yang dicipta setiap tahun. Malaysia memerlukan lebih ramai penyelidik makmal bagi kajian berkaitan leptospirosis bagi menguruskan kes kencing tikus di Malaysia yang kian meningkat setiap tahun. Menyedari hakikat itu, Universiti Putra Malaysia UPM hari ini menjalin kerjasama antarabangsa bersama Global Leptospirosis Environmental Action Network (GLEAN) menerusi program GLEAN MyLepto 2016. Program itu melibatkan semua ahli Malaysia, One Health University Network, MyOhun, Ketua Hospital, Makmal Kesihatan Awam dan ahli GLEAN. Menurut Timbalan Dekan Pendidikan dan Antarabangsa UPM, Profesor Dr. Zamri Sekawi, program 8 hari bermula 4 hingga 11 Oktober itu diisi dengan bengkel latihan dan mesyuarat yang memberi fokus kepada pendidikan klinikal, kesihatan awam dan zoologi. Yang pertama adalah untuk mengeluarkan technician ataupun technician yang terlatih dalam menjalankan uji kaji pendiagnosan leptospirosis. Itu yang penting sebab tidak banyak laboratori ataupun makmal di Malaysia ini menjalankan uji kaji leptospirosis. Ini adalah satu perkara yang juga sukar untuk mendapatkan skill untuk menjalankan. Jadi sebab tu kita bawakan pakar daripada luar negara bawa Malaysia untuk melatihkan peserta-peserta bukan di Malaysia saja, juga di kalangan technician dari segi di Southeast Asia. Wakil dari Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO juga dijangka akan menyampaikan ceramah dan berkongsi pengalaman badan dunia tersebut dalam menangani leptospirosis. Tambah beliau lagi, UPM kini juga sedang menjalankan penyelidikan bersama Universiti Kebangsaan Malaysia UKM dan Universiti Sains Malaysia USM melalui grant sebanyak 4.7 juta ringgit daripada Kementerian Pengajian Tinggi. Kerajaan Negeri Melaka mencadangkan satu kajian terperinci dilakukan Kerajaan Persekutuan berhubung pemberian status Bumi Putera kepada masyarakat peranakan Chetty di negeri itu. Ketua Menterinya Datuk Seri Idris Harun memberitahu kelulusan permohonan mengenainya perlu diberi perhatian sewajarnya memandangkan masyarakat Chetty telah bermastautin di negara ini sejak ratusan tahun dahulu. Justru beliau mahu etnik Chetty tidak berputus asa mengemukakan permohonan mendapatkan status itu walaupun permohonan sebelum ini gagal. Jadi elok kiranya pada saya tidak salah jika diberikan satu kajian yang terperinci ke arah memberikan hak Bumi Putera, ke arah pemberian ataupun pengiktirafan kumpulan ini sebagai Bumi Putera. Kerana saya nampak ia jauh lebih baik daripada kita menidakkan. Seperti yang mereka kata, lebih baik kita membesarkan persaudaraan daripada kita membesarkan pemusuhan. Beliau bagaimanapun berkata keputusan memberikan status Bumi Putera tidak boleh dibuat sebarangan kerana ia melibatkan perlembagaan negara. Datuk Seri Idris berkata demikian kepada media di kediamannya di Sri Bendahara Aikroh. Baik, untuk mengetahui keadaan cuaca seluruh negara, kita terus saja ke Met Malaysia bersama pegawainya di sana. Silakan.
Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehati sejiwa. Informasi cuaca terkini pada petang ini dimulakan dengan melihat corak pergerakan angin di rantau Malaysia. Pada ketika ini angin masih lagi didominasi daripada arah baratan merentasi semenanjung Malaysia sehingga ke negeri Sabah dan Sarawak dengan kelajuan yang agak sederhana 20 hingga 30 km sejam. Dengan keadaan angin yang kurang signifikan kepada negara kita, buat masa kini map Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang setelah bergelora di mana-mana kawasan di perairan negara kita. Untuk melihat keadaan cuaca dengan lebih jelas lagi, kita lihat paparan gema radar. Hujan di 1-2 tempat lebih tertumpu di kawasan tengah semenanjung Malaysia, manakala hujan serta ribut petir lebih tertumpu di kawasan pantai timur dan juga timur negeri Johor. Keadaan ini dijangkakan akan beransur reda menjelang awal malam nanti. Seterusnya kita beralih ke negeri Sabah dan Sarawak. Di negeri Sabah, hujan serta ribut petir sedang berlaku di kebanyakan bahagian. Keadaan yang sama juga sedang berlaku di negeri Sarawak yang mana lebih tertumpu di kawasan Limbang, Miri dan juga Kapit. Keadaan ini dijangkakan akan beransur reda menjelang awal malam nanti. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. N5 berakhir di sini dan sempena Hari Datuk Nenek yang disambut buat julung kalinya di negara ini hari ini 4 Oktober. Visual keceriaan dan kegembiraan datuk-datuk dan nenek-nenek bersama cucu menutup N5 petang ini. Dengan itu, Assalamualaikum, salam sehati sejiwa.